sepanjang kelas ni Ustaz, Ya. saya telah belajar banyak perkara Ustaz. Okey. Yang pertama Ustaz, saya belajar Hakim, nampak kepala. Terus dia api ke dia? Saya belajar Ustaz supaya menepati masa Ustaz. Seperti saya sepanjang SEM ni alhamdulillah saya dah berjaya setakat ni untuk join kelas awal. Dan saya dengan saya punya member saya Azim, Syakir, Fatihah, Baki semua tu kami berjaya masuk kelas awal. Buktinya adalah ketika kelas kita gabung dengan kelas PA4, alhamdulillah kami telah menunjukkan contoh yang baik. Dan supaya kami semua telah dan PA4 tu mungkin ada masalah-masalah sikit dan kami PA2 berjaya selesaikan masalah tu dengan baik sekali. Dan kedua, saya telah belajar iaitu belajar dalam bekerjasama. Contohnya seperti kami membuat tutorial pembentangan dan kami berjaya hasilkan pembentangan itu dengan baik. Dan assignment, tutorial apa semua tu kami berjaya hasilkan dengan baik. Dan yang ketiga, kami telah belajar untuk menjadi ceria seperti Ustaz. Dan Ustaz telah memberikan satu semangat baru dalam kelas dan melihat Ustaz sentiasa gelak, sentiasa ceria walaupun kami selalu berbuat masalah dengan Ustaz tapi Ustaz tetap berfikiran positif dan itu memberikan semangat positif kepada kami. Buktinya Ustaz, saya hari itu ada sekali saya termiss kelas tetapi Ustaz telah memberikan komen-komen positif kepada saya dan di situ saya telah belajar sesuatu perkara dan saya berjaya mengubah untuk menjadi yang lebih baik. Lepas tu yang keempat, kami juga belajar tentang bertanggungjawab. Contoh dia seperti penghantaran assignment dan juga tutorial dan alhamdulillah setakat ini seperti yang saya lihat kami berjaya hantar pada tepat pada masanya walaupun mengalami kekangan seperti online dan juga line yang sangat teruk tetapi kami berjaya handle itu dengan baik dan juga kami berjaya menguruskan masa seperti kami telah membuat jadual kami sendiri dan saya juga ucapkan terima kasih kepada Bakis sebab dia ni selalu tolong peringat kami dalam kelas supaya masuk awal dan dia telah membuat attendance awal supaya dapat dihantar kepada grup yang ada Ustaz. So di sini kami dapat belajar something iaitu belajar menguruskan masa. Dan di situ kami telah belajar tentang amanah, jujur dalam kelas. Dan itu saja Ustaz. Dan saya tak mau cakap banyak. Okey, terus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Untuk subjek ni saya rasa saya banyak belajar untuk macam SEM lepas kita ada belajar pasal pendekatan strategi dan kaedah tu tapi secara umum. Jadi dalam subjek ni dia untuk kita pilih strategi, kaedah dan teknik yang lebih spesifik untuk mengajar Al-Quran lah. Contohnya macam talaqi dan musyafahah. Lepas tu ada lagi tasmi' dan lain-lain lah. Itu yang saya rasa paling utama lah yang saya dapat daripada lepas belajar subjek ni. Itu juga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Jadi tak banyak pun saya nak banyak dah Akif sebut tadi. Sebab saya nak terima kasih ke Ustaz sebab kalau kita tengok Ustaz Akif tu ada yang tak lengkap kan. Tapi Ustaz bagi peluang untuk kami berbetul ataupun buat penambahan. Kemudian kami bentang tu supaya mungkin Ustaz boleh bantu kami untuk tambah markah ke dan sebagainya. Kami nak ucap terima kasih kepada Ustaz. Walaupun saya rasa saya tak tambah banyak pun. Tapi orang lain tu lah dia banyak buat penambahbaikan. Walaupun bukan untuk menambahbaikan untuk periksa pun untuk kerja khusus pun sekurang-kurangnya orang lain pun boleh dapat juga hasil benda artis tu. Sama ada macam saya pun tak banyak sangat tambah tapi saya tengok idea orang lain.
mungkin lepas ni untuk SEM seterusnya ataupun praktikal nanti kan, kita boleh gunakan idea tu untuk masa untuk jangka masa panjang lah, bukannya untuk SEM ni saja, mungkin untuk keharapan insyaAllah. Satu je. Okey. Bagus. Azim, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh untuk semua. Sepanjang kelas bersama dengan Ustaz ni, bukan kami dapat tentang ilmu tentang kurikulum ni saja tapi melalui pengajaran Ustaz ni kami pun dapat juga tahu tentang macam mana nak perbetulkan kami punya sahsia, dan kami juga dapat tahu macam mana nak berbakti untuk jadi seorang guru yang sebetul-betulnya. Dan terima kasih sangat Ustaz sebab Ustaz tak jemu tegur kami dengan walaupun benda tu kecil, tapi dengan teguran Ustaz tu kami boleh nampak dengan jelas sebenarnya tak patut untuk kami buat. Dan terima kasih banyak sangat Ustaz. Itu saja. Terima kasih dekat semua. Okey, Balkis. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi sepanjang kursus Al-Quran, pendidikan Al-Quran, pedagogi pendidikan Al-Quran ni, benda pertama antara yang paling banyak dapat tentang kaedah dan teknik pengajaran Al-Quran lah kan. Sebab ini pun pasal Al-Quran, macam tadarus, halaqah, tikrar, tasmi', talaqi, musyafahah, semua tu lah. Seterusnya yang saya boleh simpulkan, walaupun Ustaz mengajar subjek macam Al-Quran ni, tapi Ustaz suka selit-selitkan perkara-perkara macam lebih pada teknologi lah. Kira macam kita nanti guru bolehlah guna idea-idea Ustaz, iaitu lebih pada teknologi, maksudnya lebih pada moden lah. Kita tak kepada cara tradisional je untuk kegunaan kita pada masa akan datang. So itu antara yang kelebihan yang Ustaz ada lah. Selalu kita belajar macam biasa, tapi Ustaz lebih suka teknologi. Macam Microsoft Teams ni pun Ustaz lah yang mulakan dulu. Kalau tak, sebelum ni tak tahu pun apa Microsoft Teams ni. Jadi Microsoft Teams pun boleh kita gunakan untuk pada masa akan datang. Seterusnya banyak juga contoh-contoh sepanjang kursus pembelajaran ni Al-Quran ni, banyak juga contoh-contoh menarik yang boleh kami ikut lah. Contohnya macam melalui pembentangan RPH, setiap orang tu pun memang sebenarnya satu, walaupun kita rasa macam benda tu mengambil masa yang agak lama, tapi semua tu sangat bernilai untuk kita sebab kita boleh ikut berkongsi idea sesama kita untuk kegunaan praktikum tahun depan. Tahun depan nak praktikum dah. Dan ada juga video-video senior yang Ustaz tunjukkan, itu pun banyak juga yang boleh kami ambil contoh. Memang banyak jugalah idea yang boleh kita ikut kalau kita tengok betul-betul. Jadi saya rasa akhir kata terima kasihlah kepada Ustaz atas kerana sudi mengajar kami pada kali ini. Terima kasih Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kepada Ustaz dan juga rakan-rakan yang lain. Okey, rumusan ataupun kesimpulan daripada kursus ni, yang pertama, sebabkan pedagogi kan, nama pun pedagogi, jadi benda ni mestilah berkaitan dengan cara ataupun macam mana seorang guru tu nak mengajar anak murid dia kan, macam mana situasi guru tu untuk handle kelas dia ke. Tapi kita belajar pedagogi ni lebih spesifik kepada Al-Quran, jadi dia lebih khususlah kepada Al-Quran. Jadi kita sebagai seorang ustaz dan ustazah nanti dapatlah mengambil input daripada daripada khusus ni sendiri, sebab nanti kita nak ajar pendidikan Islam bahasa Arab mesti ada Al-Quran kan, pendidikan Islam lah terutamanya kan. Jadi khusus ni memang penting lah sebab untuk kita nak mengajar nanti terutamanya subjek Al-Quran, macam mana kita nak aplikasikan, macam mana kita nak sampaikan Al-Quran itu sendiri kepada murid-murid nanti. Okey, yang tu saja untuk kursus ni. Kemudian kepada Ustaz pula, terima kasih Ustaz ajar kami time ni. Kami akan merindui Ustaz lepas ni. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Jadi yang first kali saya nak sentuh dekat HPK lah, salah satu HPK hasil pembelajaran ni. Jadi saya nak khususkan dekat menganalisis isi kandungan kurikulum pendidikan Al-Quran sekolah rendah. Jadi bila belajar dengan Ustaz,
memang kita orang dapatlah apa benda yang dalam isi kandungan apa orang kata DSKP lah, DSKP daripada tahun 1 sehinggalah tahun 6. Kiranya memang ustaz mengajar memang kita bedah semua tu dan kita buat pembentangan melalui proses pembentangan tu lah. Okay. Jadi memang kita dapatlah benda tu. Okay. Jadi secara keseluruhannya pengajaran ustaz bagi saya memang macam mana cakap, memang macam ustaz sangat bersungguh-sungguh mengajar macam tu lah. Dan kita lebih kepada ustaz buat bersemuka kan. Jadi bersemuka ni adalah satu cara yang sebenarnya murid-murid ataupun pelajar ni, student ni memang lagi faham. Okay. Sebab setengah lecturer ni dia lebih kepada tak segerak. Kadang tak segerak ni kita macam susah sikit lah nak faham. Tapi kalau dengan ustaz sentiasa buat segerak, jadi memang faham lah. Okay. Memang faham. Lepas tu lagi satu, walaupun segerak tapi ustaz masih macam ustaz kata tadi, ustaz still memahami murid macam tu. Kadang macam ada masalah internet sebagainya. Jadi ustaz sentiasa macam faham dan ustaz sentiasa memberikan sesuatu yang positif lah. Ustaz sentiasa bagi nasihat, peringatan dan sebagainya supaya kami sentiasa perbaiki diri macam tu. Dan terima kasih ustaz sebab ustaz faham lah. Kadang kat awal-awal dulu memang macam internet problem sikit dan ustaz faham. Lah. Okay, Saya bagi subjek pedagogi Al-Quran ni, apa yang saya dapat sepanjang belajar daripada dalam subjek ni adalah cara nak ajar bacaan Al-Quran lah dalam subjek Al-Quran ni kepada murid-murid. Contoh macam guna kaedah talaqi musyafahah. Lepas tu di samping tu selain daripada ustaz mengajar tentang pedagogi Al-Quran ni, saya pun dapat tahu tentang ustaz banyak dedahkan tentang teknologi, macam mana nak guna OneNote dan sebagainya. Lepas tu dan ustaz juga ada banyak bagi teguran dekat kami. Apa yang kami ada buat salah, ustaz sentiasa tegur dan kami masih lagi cuba untuk perbaiki diri kami sebagai pelajar, sebagai mahasiswa-mahasiswi. Jadi saya nak ucapkan terima kasih dekat ustaz sebab sangat-sangat memahami kami pelajar yang belajar secara dalam talian ni, macam ada masalah internet dan sebagainya. Dan terima kasih ustaz sebab bagi teguran dekat kami walaupun macam masih banyak lagi masih banyak lagi benda yang kami kena perbaiki. Jadi itu saja. Okey, terima kasih. Secara keseluruhannya, saya memperoleh banyak ilmu baru tentang strategi, kaedah pembelajaran dan sebagainya yang berguna untuk diaplikasikan nanti semasa mengajarkan. Tapi namun, saya ingin tekankan tentang apa yang saya dapat sewaktu pembentangan RPH. Nanti kan kita akan jadi ustazah kan. Jadi sebenarnya sangat penting bahan pembelajaran tu dia hasil daripada kita sendiri sebagai pendidik kan. Sebagai contoh yang ustaz tekankan, macam bahan bacaan ayat Al-Quran tu atau bahan bantu mengajar tu kena hasil daripada guru tu sendiri. Jadi dari situ murid tu akan rasa lebih yakinlah dengan pengajaran kita kan. Contohnya macam bacaan guru tu tentang makhraj yang betul ataupun tajwid dan sebagainya. Selain itu, apa yang saya dapat simpulkan lagi, contoh macam sekiranya bahan bantu mengajar tu kita ambil dari sumber yang lain, contoh video tu dari YouTube. Jadi penting untuk kita ambil tahu tentang dari mana sumber tu, contoh video tu hasil dari siapa, dari mana. Contoh macam hari tu saya ada buat pembentangan tutorial. Macam saya ada sertakan satu laman sesawang tu tentang Al-Quran lah, tentang senarai jenis surah Al-Quran, siapa yang baca sebagainya. Tapi ustaz ada perbetulkan, sebenarnya ada satu lagi laman sesawang tentang Al-Quran, nama dia alquran.ksu.edu. Dia macam bawah kementerian kot. Kiranya laman tu dia lebih yakinlah untuk kita ni rujuk nanti untuk gunakan dalam pengajaran. Jadi akhir sekali saya nak berterima kasih dekat ustaz atas teguran dan ajaran
dan minta maaf atas segala kekurangan dan insya-Allah kami akan perbetulkan dari semasa ke semasa insya-Allah. Terima kasih Ustaz. Sama. Okay, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa yang saya dapat simpulkan daripada kursus pedagogi Al-Quran, kursus ini sebenarnya dapat membantu saya dalam mempelbagaikan lagi kaedah ataupun teknik pengajaran, terutamanya dalam pengajaran Al-Quran, supaya dan insya-Allah kalau pengajaran itu dihasilkan, insya-Allah kalau pengajaran yang dihasilkan itu menarik, maka dapat menjadikan murid ini lebih minat untuk belajar Al-Quran. Dan Ustaz juga pernah tekankan tentang penghasilan video daripada guru itu sendiri, bukan semata-mata daripada YouTube. Jadi supaya dapat menjadikan murid ini lebih dekat ataupun faham dengan apa yang disampaikan oleh guru. Jadi seterusnya adalah kursus ini juga dapat membantu saya untuk menguasai ilmu pedagogi dengan baik. Yang mana melalui video-video yang ditunjukkan oleh Ustaz, saya dapat banyaklah mendapat idea ataupun input-input yang menarik untuk digunakan suatu praktikal ataupun di alam persekolahan nanti. Jadi di akhir sekali saya ingin ucapkan terima kasih kepada Ustaz kerana dengan tunjuk ajar ataupun nasihat yang diberikan, seterusnya dapat menjadikan kami guru yang baik ataupun kreatif. Itu sahaja daripada saya, terima kasih. Okey, terima kasih. Okey. Apa yang saya dapat rumuskan dari kursus ni dalam seni, pertama sekali mestilah kita dapat tahu tentang cara nak analisis dengan betul isi kandungan kurikulum. Lepas tu melalui aktiviti tutorial yang kita buat, banyak ilmu yang kita dapat tentang cara-cara mengenai pedagogi pendidikan Islam. Kemudian kita dapat mengetahui tentang cara yang betul untuk hasilkan RPH yang menarik, yang menekankan aktiviti PDP yang sesuai dengan apa yang kita nak ajar tu. Di mana kita sangat penting untuk kita kuasai strategi, pendekatan, kaedah dan teknik pengajaran. Itu antara perkara yang penting lah bila kita nak mengajarkan. Lepas tu saya nak ucapkan terima kasih juga kat Ustaz sebab melalui Ustaz lah kami semua dapat tahu tentang cara-cara nak guna Microsoft Teams. Sebab kalau saya sebelum ni memang tak pernah guna Microsoft Teams, tak tahu macam mana, tapi bila tahu rupa-rupanya nak guna Microsoft Teams ni menarik sebenarnya. Dan saya nak ucapkan juga terima kasih banyak kat Ustaz sebab Ustaz banyak bagi tunjuk ajar dan nasihat dekat kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh semua. Okay, untuk rumusan hari ini, saya nak cakap yang sepanjang kelas ni dah banyak Ustaz ajar pasal kaedah strategi pendekatan teknik, pedagogi dan lain-lain lagi. Tapi ada satu perkara yang saya rasa amat penting dan berguna untuk diri saya iaitu ketika Ustaz buat pembetulan RPH tu, Ustaz komen terhadap pembentangan yang lain. Saya rasa Ustaz komen dekat pembentangan RPH tu membuatkan kami rasa dan kami yakin bahawa macam ni rupanya RPH yang akan kami buat nanti waktu praktikum, waktu jadi cikgu. Kalau sebelum ni macam ingatkan dah cukup dah, ingatkan dah lengkap dah, rupanya tak lengkap lagi, ada banyak lagi yang perlu ditambah baik. Jadi saya rasa yang bahagian tu yang paling bermakna, yang paling berguna sekali buat diri saya. Dan akhir kata saya nak cakap terima kasih dekat Ustaz atas teguran, tunjuk ajar, ilmu yang diberikan dan terima kasih juga dekat Baki sebagai PIC dan rakan-rakan yang lain. Terima kasih semua. Okey. Sepanjang kursus ni macam yang kita tahu sudah dapat ilmu pedagogi Al-Quran kan, dan ilmu pedagogi Al-Quran tu sangat penting untuk guru-guru pendidikan Islam. Tapi selain pada ilmu pedagogi Al-Quran juga Ustaz banyak share tentang teknologi. Kami dapat banyak input daripada teknologi macam penggunaan, macam Nabila kata tadi tu kan, Microsoft Teams. Kalau Ustaz tak guna, kami pun memang tak pernah guna pun Microsoft Teams ni. Lepas tu lagi satu juga penggunaan OneNote. Penggunaan OneNote pun tu pun first time juga saya guna. First time juga saya explore OneNote. Kalau tak pun tak tahu juga macam mana nak guna. Okay. Dan seterusnya saya nak ucap terima kasih banyak-banyak ke Ustaz. Sebab Ustaz selalu tegur kami dari pelbagai aspek. Kayaknya Ustaz tak bagi, Ustaz bukan bagi ilmu pedagogi Al-Quran saja, tapi ilmu kehidupan. Ilmu sebagai seorang pendidik yang baik. Okey. Itu je daripada saya. Terima kasih Ustaz dan juga terima kasih bagi PIC Perjaya kita.
Okey. Banyak dah yang disebut oleh orang lain. Kalau apa yang saya dapat, berdasarkan sesi khusus ni, yang banyak saya dapatnya adalah daripada hasil pembentangan RPH tu lah. Sebab di situ dapat belajar cara nak buat RPH yang lebih menarik, teratur dan macam cukup maklumat apa yang berada dan apa yang perlu tak ada semua tu. Lepas tu, dan saya juga macam belajar banyak cara nak aplikasikan teknologi dalam pembelajaran tu. Sebab biasa sebelum-sebelum ni kan kita kan belajar macam belajar secara bersemuka, jadi macam tak banyak sangat aplikasi teknologi. Jadi macam ini jadi macam dapat tahu banyak cara nak aplikasi teknologi dalam pembelajaran sama ada bersemuka atau tak. Dan sekali terima kasihlah kepada Ustaz atas segala curahan selama ni. Itu saja. Okay, sepanjang belajar dengan Ustaz daripada awal sampailah akhir, sampailah hari ini, banyak yang saya dapat daripada Ustaz. Okay, awal-awal tu kan kita belajar tentang perkembangan Al-Quran, lepas tu seterusnya kita belajar cara untuk menjadi seorang guru yang hebat lah. Kena tahu dari segi strategi, kena tahu dari segi pendekatan, teknik dan juga kaedah yang sesuai untuk kita mengajar nanti kat sekolah. Apa yang maksudnya kita kena pilih lah apa strategi yang sesuai, kaedah yang sesuai, teknik yang sesuai untuk kita mengajar dekat sekolah nanti. Lepas tu di samping tu juga kita kena faham faham keadaan pelajar dari segi keadaan, latar belakang pelajar, supaya pelajar ni dia dapat semualah, dia dapat semua. Okay, lepas tu saya juga dapat daripada Ustaz cara nak improve diri, sebab Ustaz kan selalu suruh macam kita upload dalam YouTube dan sebagainya. Jadi sebelum kita nak upload tu kita kena pastikan bahan yang kita upload tu betul dari segi, kalau contoh kita buat kalau kita nak masukkan ayat-ayat Al-Quran, kena betul dari segi resam kena guna resam Uthmani dan sebagainya. Okay, Ustaz juga selalu menasihati kami, menegur kami apa yang perlu kami betulkan dari segi masa, sahsiah, nilai kami dan sebagainya. Terima kasih Ustaz. Lepas tu minta maaf atas salah silap kami selama ni. Okay, terima kasih. Assalamualaikum Ustaz. Salam. Okay. First sekali apa yang sepanjang saya belajar dengan Ustaz ni, saya dapat banyak perkara tentang pedagogi Al-Quran lah terutamanya. Lepas tu berdasarkan tu Ustaz bukan je ajar pasal pedagogi je, Ustaz ajar seluruh, maksudnya macam banyak benda yang saya dapat berdasarkan waktu kelas Ustaz ni. Contoh macam Ustaz ajar pasal IT, penggunaan OneNote apa semua tu. Lepas tu dengar tak? Okey. Dengar Mira. Lepas tu okey. Lepas tu Ustaz juga selalu bagi kami semangat. Contohnya kan Ustaz tak pernah pun macam nak pandang rendah kat kami. Contohnya Ustaz selalu bagi harapan yang tinggi kat kami untuk buat something tu. So bila Ustaz bagi harapan tinggi kat kami untuk buat something tu, kami automatik akan jadi semangat untuk laksanakan something tu supaya sampai berjaya, sampai capailah tahap yang macam mana yang Ustaz nak tu. So daripada situ saya dapat lah macam Ustaz selalu bagi kami semangat. Ustaz tak pernah pun nak patahkan semangat kami untuk buat something tu. Lepas tu and last kali Ustaz juga selalu memahami. Contohnya macam saya ada hantar lewat assignment sebab line pun semua tu, Ustaz still lagi terima macam tu. So akhir kata thank you for everything Ustaz. Kesimpulan yang saya dapat daripada kelas pedagogi Al-Quran ni ialah saya dapat ilmu dan pengalaman lah yang banyak yang berguna untuk diri sendiri dan juga berguna lah untuk dipraktikkan pada masa yang akan datang. Contohnya saya dapat belajar untuk buat RPH dengan baik.
Kemudian saya juga dapat belajar kalau sebelum ni saya banyak buat peta minda secara tulisan tangan. Tapi dalam kelas ni saya dapat belajarlah buat peta minda dengan menggunakan teknologi. Seterusnya saya juga belajar untuk cuba siapkan tutorial dengan baik dan juga cuba bagi komitmen dengan baik kalau ada pembentangan yang memerlukan kerjasama secara dan kumpulan. Okey, itu saja daripada saya. Okey ya, Jannah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay, apa yang dapat saya rumuskan ialah di sepanjang kelas Ustaz ni, apa yang menarik perhatian saya ialah pembentangan arbis daripada rakan-rakan sekelas. Di mana daripada perkongsian pembentangan tersebut, saya dapat pelajari tentang pedagogi pendidikan Islam dan juga saya juga dapat pelajari kepelbagaian pendekatan dan juga kaedah pengajaran yang dapat digunakan dalam pengajaran dan pembelajaran nanti. Okay, di mana perkongsian tersebut dapat dimanfaatkan bila dah bergelar seorang guru. Okay, lagi-lagi bila kami ni dah nak dekat dengan fasa praktikal. Okay, daripada perkongsian tersebut, maka adalah teguran dan juga komen dari Ustaz yang mana ianya dapat dijadikan penambahbaikan dalam pengajaran untuk menjadi yang lebih baik. Okay. Dan juga saya juga ingin berterima kasih kepada Ustaz sebab banyak memberi teguran dan juga komen yang membina. Okay, terima kasih Ustaz. Okey, sama. Okay, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa yang saya dapat kesimpulan daripada pedagogi Al-Quran ni, yang pertama mestilah pasal pedagogi Al-Quran itu sendiri, di mana kita belajar ni macam mana mentelaah di SKP pendidikan Al-Quran. Jadi daripada kerja kumpulan yang Ustaz bagi dekat kita orang, kat kami, jadi kami boleh melihat tajuk-tajuk di setiap tahun tu, di setiap darjah tu. Dan kami bukan saja dapat belajar tentang ilmu pedagogi Al-Quran, tetapi ilmu-ilmu lain, kemahiran-kemahiran lain, contohnya kemahiran dalam menghasilkan pengajaran berbentuk teknologi dalam media kan. Jadi daripada situ saya dapat banyaklah benda dan daripada yang RPH yang saya buat, saya dapat belajar banyak benda dan banyak penambahbaikan yang saya boleh buat. Dan sebenarnya daripada komen Ustaz tu sedikit sebanyak membantu saya dan kawan-kawan lain untuk memperbaiki lagi pengajaran semasa mengajar nanti. Contohnya macam komen secara direct tu sangat membantu kami sebab kalau kita secara tak bersemuka, dia macam susah tau nak adapt dengan komen-komen tu. Jadi tapi bila bersemuka ni dia senang untuk kita berinteraksi. Jadi lepas tu terima kasih Ustaz sebab mengajar kami dan halalkan ilmu kami, dan minta maaf sebab saya bentang 2 kali, lepas tu takut menyusahkan Ustaz ke kan. Itu saja. Okey. Bismillahirrahmanirrahim. Pertama sekali saya nak cakap terima kasih Kak Ustaz sebab membimbing kami sebagai seorang guru dan juga sebagai seorang bapa yang kedua. Lepas tu menjadikan yang feedback untuk assignment yang saya rasa sangat penting untuk bekalan masa hadapan sebab nanti kita akan menggunakan RPH, kita akan menggunakan semua aplikasi domain kognitif efektif dengan psikomotor tu. Semua Ustaz diterapkan kat dalam kursus kali ni. So jadi kalau nak mengajar Al-Quran tu saya macam terbinga-binga nak ajar budak macam ni. Saya macam boleh nampakkan lah macam mana nak simplifikan pengajaran Al-Quran ni supaya mereka lebih berminat untuk membaca Al-Quran ni. Itu sebab untuk simplifikan benda yang untuk orang yang normal macam orang yang neurotypical,
Sebab saya sendiri bukan neurotypical. Macam orang neurotypical ni orang yang normal lah macam kita yang dalam kelas ni. Sebab saya sendiri bukan neurotypical. So untuk belajar khusus ni dalam pedagogi Al-Quran kita akan jadi lagi senang lah. Bagi saya lagi senang untuk applykan benda yang pengajaran ni dekat belajar-belajar. Kemudian kalau dari segi teknologi pula, kalau kita tengok sekarang dunia menerajui ataupun sedang pergi dengan sangat laju lah, sebab sekarang kita tengok dah boleh ada AI, ada perkembangan teknologi yang sangat cepat. Jadi kalau kita sendiri sebagai guru tak nak involve dalam teknologi, kita sendiri akan jadi susah, sebab nanti masa depan akan menggunakan teknologi dalam banyak perkara. Contohnya macam services, dalam businesses ke apa-apa. Kemudian kalau kita tak terapkan benda ni, jadi kita akan ketinggalan lah sebagai seorang pendidik. Jadi itulah sedikit sebanyak apa yang saya dapat simpulkan dekat dalam khusus pedagogi Al-Quran. Okey, terima kasih kepada Iqmal dan semua kerana dapat memberikan kesimpulan dan rumusan hasil daripada pembelajaran kita dari mula sampai hari ini. Dan bagi pihak diri saya sendiri, saya ucapkan tahniah dan sabas kepada semua kerana dapat berjaya mengikuti kelas ataupun kursus PIMK 3073 Pedagogi Pendidikan Al-Quran dengan jayanya. Hasil daripada kata-kata ucapan yang disebutkan sebentar tadi, saya dapat satu gambaran lah. Sesungguhnya seorang guru kepada seorang murid, murid kepada guru, sebenarnya di sana saling tolong menolong, saling bantu membantu, saling faham memahami antara satu sama lain. InsyaAllah dengan hasil daripada kesepahaman antara guru dan murid, murid dan guru akan melahirkan nanti ummah yang produktif, ummah yang betul-betul bermanfaat untuk semua. Bukan hanya untuk kita. Kita dah belajar dapat ilmu banyak dan ilmu kita dapat sikit, kita bagi kat orang. Kita dapat banyak, kita sumbang juga dekat orang lain yang mana bukan yang berkenaan, tapi kita bagi juga kepada orang-orang yang baru nak kenal dengan Al-Quran. Itu adalah peranan kita. Jadi ucapan-ucapan, kata-kata tadi itu sebenarnya menggambarkan kita sebagai bakal pendidik, menjadi ustaz dan ustazah nanti yang saya dah alami dan saya dah jadi seorang pendidik kepada anak-anak, dah menjadi seorang pendidik kepada anak-anak murid di Bainon sejak dari tahun 1996 sampai sekarang. Jadi bila saya dengar apa-apa saja yang awak cakap tadi, saya menggambarkan bagaimana beratnya menjadi sebagai seorang pendidik ini. Bukan hanya pendidik kepada anak murid, sebenarnya pendidik kepada anak-anak sendiri. Jadi itulah yang dikatakan sebagai seorang yang dipanggil, yang disebut sebagai 5 elemen utama, iaitu murabbi, murabbi, kemudian muaddib, muallim, mudarris, mursyid. Jadi 5 benda yang kita kena garapkan sekali, insya-Allah. Dengan kelima-lima ini kita jadikan sebagai satu bekalan kita untuk kita apply apa saja ilmu yang kita tuntut, khususnya dalam SEM ini, iaitu pedagogi pendidikan Al-Quran. Itu satu, bukan itu saja, sebenarnya semua banyak lagi subjek yang lain. Awak garapkan dengan 5 elemen yang utama yang saya sebutkan tadi, insya-Allah berkat kita Allah akan bagi dekat anak-anak kita nanti, surat kita nanti, dan seterusnya kepada anak-anak didik kita nanti. Mudah-mudahan itu saja yang saya nak bagi tahu, dan saya pun sekali lagi minta maaf banyak kepada semua. Maklum sajalah saya ni tidak sunyi daripada kekurangan dan kesilapan dan kekhilafan yang mungkin murid tak setuju, mungkin murid setuju, normal. Pada saya normal. Jadi anggaplah yang mana tidak sehaluan ataupun yang tak sealiran dengan apa yang saya cakap, jadikanlah ia sebagai satu sempadan, untuk sebagai satu peringatan. Yang mana baik ambil, yang mana agak kurang, yang mana tak boleh nak ambil itu paksa janji baik. Paksa boleh ambil juga,
Macam tadilah yang saya bagi, kadang-kadang kita tak boleh dan tak mampu nak buat, ustaz suruh buat juga, akhirnya dapat juga. Akhirnya dapat juga. Kalau kita tak cebur dan tak cuba, dia tak akan dapat. Man jadda wajada. InsyaAllah kita bersungguh-sungguh, dia akan dapat. Ya? Okey? Boleh ya? Setakat tu, ini adalah sebagai satu rangkaian, satu keluarga kelas PA2. Sebagai satu contoh yang pada saya terbaik, satu tim yang terbaik dalam kelas. Walaupun di sana ada yang nakal, tapi nakal pun nakal cerdik orang panggil. Nakal cerdik. Ustaz ya, Ustaz. Ustaz tu nakal tapi dia cerdik. Yang itu. Jadi ada dalam kelas kita ni PA2 yang tidak ada pada kelas lain. Ya Ustaz, saya anggap Ustaz ni nakal tapi nakal cerdik. Nakal cerdik ni sebenarnya nakal yang terbimbing. InsyaAllah. Mudah-mudahan yang lain, yang mana saya tegur, yang mana saya rasa macam marah, bukan marah pun sebenarnya. Inilah yang dikatakan, yang dikatakan sebagai seorang pendidik ni marah tanda sayang ataupun tanda nak jadi supaya jadi lebih baik. Bukan tak baik, tapi nak jadi lebih baik lagi. So ayat-ayat ini adalah sebagai satu ayat-ayat orang panggil ayat-ayat keramat orang panggil. Untuk nak jadi sebagai seorang pendidik, nak memotivate ataupun motivasi seorang pelajar ataupun murid, kita gunakan kata-kata positif ini adalah sebagai satu senjata yang paling utama sebagai seorang ustaz dan ustazah. Bukan mudah kita nak suruh orang baca Quran dengan betul. Bukan senang kita nak dapat supaya dia dapat 100% dalam ujian tilawah. Tidak ada siapa pun yang dapat ujian tilawah 100%. Pergilah hebat taruh mana pun pertandingan bila pergi pada ujian, dia tidak akan dapat 100%. Qori dan Qoriah. Ada tak? 100% ada tak? Tak ada. Tak ada. Paling tinggi pun berapa je dapat? Baru ni 96. 96, 97 gitu je tak dapat 100%. Itu yang paling hebat sangat lah tu. Paling hebat. Jadi kita janganlah jadi. Tapi kita punya KPI harapan kita 100%. Walaupun tak dapat 100%. Itu adalah contoh yang enta semua tunjuk. Jadikanlah itu sebagai satu pengajaran untuk bekalan semasa nak menjadi guru nanti. Macam dah saya ni dah nak pencen dah. Lagi 4 tahun pencen lah, InsyaAllah Ustaz. Tak lama dah. Jangan pencen lagi. Awal lagi dah. Jadi selagi Ustaz tak habis dekat PJ, saya tak pencen. Macam itulah lebih kurang. Jadi kata-kata itu ya sebenarnya saya ingat daripada semua. Dan tadi kelas 4 saya tak sempat nak buat macam ni. Jadi bertuahlah kelas 2 ni. Saya dapat dengar ucapan kata-kata daripada anak-anak didik saya 20 orang ini. Jadi enti ni sebenarnya terpilih lah. Jadi saya rancang sebenarnya untuk nak buat untuk kelas 4 tapi tak berkesempatan. Masa terhad tadi ada mesyuarat. Ini semua dah Allah tentukan dah. Kebetulan ada mesyuarat secara ad hoc untuk pembangunan apps di Bainun. Jadi saya salah seorang daripada ahli mesyuarat bersama dengan pengarah. Jadi saya tak dapat nak masuk awal dengan kelas 4. Jadi saya dapat masuk sekejap, dapat bentang 2 orang, kemudian habis masa. Dapatlah seorang 2 wakil untuk perempuan, wakil untuk lelaki. Jadi kelas 2 ni semua boleh cakap. Alhamdulillah hampir terlepas 2 orang tadi pun dapat juga bercakap. Ini Allah dah pilih dah enti semua untuk nak luahkan sepanjang tempoh kelas yang saya masuk. Jadi saya rasa puas hatilah dapat dari feedback pelajar-pelajar ataupun murid-murid saya sendiri untuk SEM ini. Okey, boleh? Sebenarnya tu kalangan kita tu sebenarnya. Bila kita nak mengajar nanti, bukan semua anak-anak didik kita nak jadi ustaz-ustazah. Okey? Ingat tu. Bukan semua anak-anak didik kita nak jadi ustaz-ustazah. Kalau semua anak-anak didik kita nak jadi ustaz-ustazah, siapa nak buat fardu kifayah? Nampak So jangan kita anggap kita ustaz, kita ustazah, anak-anak didik kita semua jadi ustaz-ustazah. Contoh macam saya. Macam saya sendiri, anak-anak saya sendiri, mana ada seorang ustaz, mana ada seorang ustazah? Tak ada. Tapi menantu saya jadi ustazah. Sekurang-kurangnya ada menantu jadi ustazah. Jadi itu. Jadi anak-anak saya dengan isteri saya jadi ustaz, ustazah. Tapi anak-anak saya bukan jadi ustaz, jadi ustazah. Macam itulah juga kalau awak mengajar di sekolah nanti, tak semua jadi ustaz, jadi ustazah. So waktu inilah awak cuba terapkan yang mana tak jadi ustaz dan tak jadi ustazah. Sekurang-kurangnya habis kelas, habis darjah 6,
dia akan masuk Mahat Tahfiz. Macam tu. Sekurang-kurangnya dia masuk kelas-kelas hafazan. Kelas-kelas tahfiz Al-Quran. Itu target kita sebenarnya. Jadi anggap dengan platform yang 8 Oktober nanti, insya-Allah akan melahirkan nanti anak-anak didik yang keluar daripada sekolah rendah darjah 6 masuk tingkatan 1, semuanya aliran agama, semuanya aliran Al-Quran, insya-Allah. Mudah-mudahan negara kita selamat. Baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Itulah ada yang kita nak sebenarnya. Okey, benar? Saya dengan kata-kata itu sekali lagi saya ucapkan banyak terima kasih kepada semua dan tahniah sekali lagi yang tidak terhingga penghargaan saya kepada semua kelas, khususnya PA2. So ada lagi sebelum saya nak tangguhkan kelas? Gambar Ustaz. Oh, ambil gambar. Gambar Ustaz. Ambil gambar tu penting. Kita boleh ambil gambar tu penting. Yang mana boleh on kamera, on. Yang tak boleh tu nampak sajalah nama-nama bulat-bulat tu ya. Okey. Okey, nanti jumpa lagi dalam webinar Hufaz kan 8 Oktober. InsyaAllah. Okey, jumpa lagi. Bye. Ustaz. Okey, sampai. Terima kasih Ustaz. Sama-sama. Flying kiss.